Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua atas kesempatan berucap untuk membahaskan titah diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi mesyuarat kali ini. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Oleh kerana masa semua suntuk dan banyak yang mencuri, jadi saya akan terus sentuh perkara yang paling penting bagi sebahagian besar rakyat Malaysia, iaitu harga minyak. Datuk Seri Yang di-Pertua, 2 minggu yang lalu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK telah mengumumkan pengenalan harga petrol dan diesel yang akan diubah setiap minggu. Setakat ini tidak ada maklumat yang jelas, hanya disebut tentang akan disemak setiap minggu dan akan ada harga siling, juga mengenai permintaan daripada Persatuan Pengendali Petrol Station yang mahukan jaminan keuntungan dan kos mereka itu dinaikkan. Saya perhatikan ada banyak serangan ke arah saya daripada Cyber Trooper UMNO dan juga JASA yang cuba kononnya mengaitkan perkara itu dengan saya. Katanya saya yang minta supaya harga diapungkan dan juga saya juga yang minta supaya disemak setiap minggu. Memang betul saya yang paling banyak bersuara mengenai mekanisme menetapkan harga minyak sejak 2-3 tahun yang lalu. Mungkin kerana latar belakang saya dari Petronas, tetapi yang paling penting kerana isu minyak adalah isu yang paling membebankan rakyat. Harga minyak naik, tambah pula dengan GST, itu menjadi bebanan yang tersangat besar kepada rakyat di seluruh negara. Soal penetapan harga minyak mula jadi lintang pukang. Sebaik saja Yang Amat Berhormat Pekan menghapuskan terus subsidi minyak dalam bulan Disember 2014. Dan untuk rekod Dewan, Yang Amat Berhormat Pekan adalah satu-satunya Perdana Menteri dan Menteri Kewangan yang semasa pentadbiran beliau, subsidi minyak dihapuskan terus. Tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita ini sejak tahun 1974. Alasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Pekan ialah kerana kerajaan tidak ada wang. Alasan itu tidak boleh diterima oleh rakyat, terutamanya apabila melihatkan jenis dan jumlah perbelanjaan hasil daripada petroleum setakat ini. Saya nak kongsi Datuk Seri Yang di-Pertua dengan Dewan dan juga yang menonton di luar. Ini adalah perangkaan rasmi daripada perbendaraan yang boleh didapati di www.treasury.gov.my, iaitu hasil kerajaan persekutuan dari tahun 1970 sehingga 2016 yang terkini, dan daripada perangkaan itu boleh dijumlahkan pendapatan kerajaan persekutuan dari 3 sumber yang jelas datang daripada sumber petroleum, iaitu PITA ataupun Petroleum Income Tax dengan izin Datuk Seri Yang di-Pertua, royalty dan juga dividen Petronas. Saya tak campur pun lagi dari segi keuntungan dari cukai-cukai lain, dari GST, daripada lesen, daripada import duty. Saya tak campur, saya hanya campur 3 yang memang jelas hasil sumber petroleum. Dividen Petronas, royalty minyak dan juga cukai pendapatan petroleum. Dan saya nak bentangkan kepada Dewan mengikut Perdana Menteri, sebab saya nak bagi ranking dan carta 5 yang paling tertinggi, yang paling banyak belanja wang minyak negara. Perdana Menteri yang kedua, Tun Razak, membelanjakan 1 bilion dalam tempoh beliau berkhidmat, iaitu menjadi purata 175 juta ringgit setahun wang minyak dibelanjakan. Perdana Menteri ketiga, Tun Hussein On, membelanjakan 8 bilion ringgit dalam tempoh beliau berkhidmat, bersamaan 1.6 bilion ringgit setahun.
Perdana Menteri keempat, Tun Mahathir Mohamad, sepanjang 22 tahun beliau menjadi Perdana Menteri, membelanjakan wang minyak 163 bilion bersamaan 8 bilion ringgit setahun. Perdana Menteri kelima, Tun Abdullah Badawi, membelanjakan 204 bilion ringgit sepanjang beliau berkhidmat, bersamaan dengan 41 bilion ringgit setahun. Tetapi sudah tentu jaguh di dalam semua jaguh ialah Perdana Menteri yang ke-6 yang amat berhormat Pekan, yang setakat berkuasa dari tahun 2009 hingga 2016 telah membelanjakan 376 bilion ataupun bersamaan 54 bilion ringgit wang minyak setiap tahun. Datuk Seri Yang di-Pertua, memang jelas kita ada di kalangan kita seorang Perdana Menteri yang dah jadi juara, yang mengatasi semua Perdana Menteri yang lain. Saya bagi Rompin kemudian, bukan sekarang. Biar saya habiskan dahulu bahagian ini. Yang amat berhormat Pekan dah jadi juara mengatasi semua Perdana Menteri yang lain, bukan saja dalam soal belanja wang minyak. Yang amat berhormat Pekan jadi juara dari segi hutang paling tinggi. Yang amat berhormat Pekan sudah jadi juara dari segi skandal kewangan paling besar. Dia juga juara di dunia. Dan dari segi juara dunia, dia juga juara, masih lagi belum dicabar, dari segi penerima derma peribadi paling tinggi dalam sejarah dunia. Sebab itu yang di-Pertua, minggu lalu saya tanya Yang Amat Berhormat Pekan tentang satu pelaburan kerajaan dalam 2 buah projek mewah di Langkawi. Saya tanya dan saya nak bawa perhatian Dewan sekarang kerana perbelanjaan mewah ini berlaku dalam keadaan pentadbiran Yang Amat Berhormat Pekan bagi alasan kerajaan tidak ada wang untuk bagi subsidi minyak. Jadi saya nak tunjukkan, dia kata wang tak ada. Tetapi dia belanja dalam 2 projek mewah yang bila dibentangkan saya yakin rakyat di luar akan marah. Satu ialah pembabitan pelaburan kerajaan menggunakan wang rakyat di dalam satu hotel mewah, Hotel St. Regis di Langkawi. Dan satu lagi ialah pembinaan Langkawi International Convention Centre ataupun Pusat Persidangan Antarabangsa Langkawi, LICC. Saya sebut dua-dua ini juga, dan saya pilih 2 yang ini bukan saja sebab dia mewah, tetapi ini adalah 2 projek mewah hasil usaha sama wang rakyat dengan sahabat baik Yang Amat Berhormat Pekan, Tan Sri Peter Sondah daripada Indonesia. Siapa yang tak kenal baiknya Tan Sri Peter Sondah dengan Yang Amat Berhormat Pekan? Ramai-ramai orang yang kenal, sudah tentu yang paling kenal Yang Berhormat Jempol dan Yang Berhormat Johor Bahru. Gara-gara Felda terpaksa membeli saham yang dimiliki oleh Peter Sondah di dalam PT Eagle High Plantations pada harga 3 kali ganda lebih mahal, Yang Berhormat Jempol direhatkan dan bersara daripada Felda. Gara-gara yang sama juga, Tan Sri Peter Sondah juga, Yang Berhormat Johor Bahru kena ambil tempat ganti untuk bagi jawapan. Tak sudah dia nak cuba bagi jawapan kenapa beli saham harga mahal, Yang Berhormat Johor Bahru pula ada soalan sendiri pula, mana pergi wang FGV 4.3 bilion. Jadi sebab itu, soal kawan baik Yang Amat Berhormat Pekan dengan Tan Sri Peter Sondah ini semua orang dah tahu. Sebab itu saya bawa kerana saya nak ingatkan balik Dewan, saya nak ingatkan balik ahli-ahli parlimen, bahawa dalam keadaan kita atau mereka yang mempertahankan keputusan menghapuskan subsidi dan menaikkan harga minyak tiap-tiap minggu selepas ini, Yang Amat Berhormat Pekan menggunakan wang rakyat untuk membina 2 projek mewah di Langkawi. Sebab itu saya tanya minggu lepas Yang Amat Berhormat Pekan, saya tanya, kalau kita tidak ada wang untuk subsidi minyak, dia telah belanja rekod dunia
Perdana Menteri paling tinggi dari segi wang minyak negara yang dibelanjakan. Kalau kita tidak ada wang, kenapa kerajaan Malaysia melabur sehingga 327 juta ringgit di dalam pembinaan Hotel St. Regis di Langkawi? 327 juta ringgit. Kenapa kerajaan melabur sehingga 116 juta ringgit di dalam LICC? Tak cukup ke? Segala bentuk convention center yang sedia ada dah besar dan cukup besar. Kenapa perlu dibina satu lagi di Langkawi menggunakan wang rakyat? Dan ini jawapan yang diberikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Pekan minggu lepas, hari Khamis, soalan nombor 47 soalan saya. Saya tanya berapa, dia jawab berikut, ialah pelaburan kerajaan di dalam kedua-dua projek tersebut. Kerajaan memberikan pinjaman bank pembangunan pada kadar bunga 4% sebanyak 305 juta kepada dua projek ini. Kerajaan kemudian suntik lagi dalam bentuk geran percuma, tak payah bayar balik, 35 juta ringgit. Kemudian kerajaan suntik lagi dalam bentuk dana modal, dalam bentuk pegangan saham, suntik modal 40 juta melalui dua syarikat, International Eagle Resources Sdn Bhd dan juga Twin Eagle Ventures Sdn Bhd, menjadikan pelaburan kerajaan di dalam kedua-dua projek mewah di Langkawi itu 380 juta ringgit, dan kerajaan Malaysia ada pegangan 60%. Ada sebab saya sebut 60%, kerana Peter Sondah lagi cerdik daripada Yang Amat Berhormat Pekan. Kerajaan Malaysia suntik 380 juta untuk dapat 60%. Berapa yang Peter Sondah suntik? Dia menggunakan satu syarikat RM2. Satu syarikat RM2 bernama Eagle Rock Capital Labuan. Dari Labuan, yang ada pegangan dalam dua projek ini, dan dia hanya letakkan wang dia 25 juta ringgit sahaja. Dengan 25 juta ringgit dia dapat berapa? 40%, sedangkan rakyat Malaysia bayar 380 juta dapat 60%. Rompin nak tanya soalan lagi, Rompin? Dah, perbandingan adalah lebih adil jika Yang Berhormat Pandan averagekan price petroleum semasa Tuan Dr. Mahathir, berapa harga petroleum per barrel, semasa Tuan Abdullah berapa per barrel, dan masa Najib, masa Pekan berapa per barrel harga. Jadi memberi satu gambaran yang tidak jelas, mengelirukan, adalah tidak adil. Saya rasa harus diperjelaskan semasa Tuan Dr. Mahathir berapa harga minyak per barrel. Baik, terima kasih Rompin, saya terima. Saya nak jelaskan sekarang, daripada zaman Tun Razak sehingga ke zaman Tun Mahathir, harganya sekitar 20 ke 30 dolar setong. Semasa Tun Abdullah Badawi, dia sempat mencecah 120 dolar, kemudian turun ke sekitar 60. Semasa Datuk Seri Yang Amat Berhormat Pekan, dia sekitar 70 pun pernah, turun 30 pun pernah, 50 pun pernah, sekarang 58 dolar. Yang penting begini, Rompin, dia bukan soal oleh kerana aku dapat durian runtuh maka aku akan belanja semua. Oleh kerana sebab zaman Datuk Seri Yang Amat Berhormat Pekan ini dapat durian runtuh lah, patut disimpan untuk anak cucu. Kalau dulu tidak cukup wang, logiklah kalau ada banyak itu dibelanja untuk buat sekolah. Sekarang bila tengok wang banyak kerana dapat wang runtuh daripada minyak, lalu dibuatnya hotel mewah St. Regis di Langkawi. Tetapi pada masa yang sama dikutip cukai GST dan dipotong subsidi minyak. Saya nak balik semula kerana saya ada 5 minit lebih je, dan saya perhatikan Yang Amat Berhormat Pekan cukup suka mengulang-ulang tentang Alibaba sekarang. Dia kata sebelah kami ni Alibaba. Sebab itu saya pilih St. Regis dan juga LICC, kerana ini perniagaan Alibaba ala Yang Amat Berhormat Pekan. Kerajaan Malaysia kena letak 94% daripada modal, dapat 60% saja. Peter Sondah letak 6% saja suntik, dapat 40%. Itu nama dia apa? Alibaba. Dewan Yang Mulia. Baik, saya nak cepat. Sebab itu rakyat tidak akan percaya
kalau kita kata kerajaan tidak ada wang, kerana rakyat boleh nampak dalam keadaan harga minyak naik, subsidi kena potong, kemudian nak naik tiap-tiap minggu, pergi buat 1-2 projek mewah yang Alibaba pula, yang untung siapa dia? Bukan rakyat Malaysia pun. Dah lah dia dapat Felda. Sekarang ini dengan hotel yang begini pula. Datuk Seri Yang di-Pertua, saya nak kembali tentang cadangan Yang Amat Berhormat Pekan untuk memperkenalkan harga minyak mingguan yang kononnya tertakluk kepada harga siling, kerana saya perlu perjelaskan dan tegaskan, jika harga minyak disemak secara mingguan dengan harga siling tanpa subsidi, itu akan benar-benar menekan rakyat, terutamanya yang berada di luar bandar, apatah lagi yang berada di Sabah dan Sarawak. Tiap-tiap hari saya dapat aduan daripada persatuan-persatuan dan juga pengendali stesen petrol, terutamanya di Sabah dan Sarawak, kerana sistem ini yang mengapungkan harga tanpa subsidi akan menyebabkan mengendalikan stesen minyak di luar bandar seperti Sabah dan Sarawak tidak menguntungkan dan menyebabkan lebih banyak gulung tikar. Sebab itu saya pernah huraikan cara penetapan yang sepatutnya berlaku sekiranya kerajaan Yang Amat Berhormat Pekan benar-benar serius untuk menjaga rakyat. Pertama, subsidi minyak mesti dikembalikan. Saya dah tunjukkan kita ada wang, kita membazir, dan saya akan tunjukkan sekarang selepas ini bahawa kita akan ada lebih banyak wang selepas ini yang perlu dikembalikan kepada rakyat. Pertama, subsidi minyak mesti dikembalikan. Yang kedua, dalam keadaan harga minyak mentah dunia jatuh mendadak, kalau ia tidak disemak setiap minggu, itu akan menyebabkan ada ketika dan masanya rakyat membayar harga lebih tinggi daripada yang ditetapkan di formula. Itu akan menyebabkan kerajaan secara senyap-senyap mencukai rakyat. Saya bentangkan perkara ini sejak tahun 2014. Dan anggaran saya bagi Disember 2014 sahaja, Yang Amat Berhormat Pekan telah mengutip 600 juta ringgit dalam bentuk cukai tersembunyi apabila harga yang jatuh itu tidak diterjemahkan dengan lebih cepat kepada rakyat. Sebab itu memang kena semak tiap-tiap minggu supaya bila harga jatuh rakyat tak kena cukai. Tetapi pada masa yang sama, harga yang disemak setiap minggu mestilah datang dengan harga siling yang ada subsidi. Kerana apabila harga itu naik balik mendadak seperti sekarang, apabila ia telah sampai ke peringkat harga siling, apa-apa harga yang dikira dengan formula selepas harga siling itu, kerajaan mestilah membayar subsidi untuk mengekalkannya pada harga siling. Jadi Datuk Seri Yang di-Pertua, saya juga telah tanya minggu lepas kepada Yang Amat Berhormat Pekan, berapa pendapatan luar jangka ataupun durian runtuh yang diperolehi oleh Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2017 ini, kerana kita tahu harga minyak yang digunakan untuk mengira pendapatan dan dibentangkan di Dewan dalam bajet 2017 hanyalah $45 setong. Sekarang harganya telah mencecah 58 dan dijangka akan kekal sekitar $60 bagi tahun 2017 ini. Saya tanya, dia tak jawab. Dia kata itu spekulasi, tak boleh nak jawab. Maknanya durian runtuh dia nak simpan dalam poket dia sendiri. Jadi sebab itu saya nak bentangkan dalam 53 saat yang terakhir supaya Dewan tahu setiap hari dalam tahun ini bermula daripada 1 Januari 2017, setiap hari Yang Amat Berhormat Pekan telah mengutip 18 juta ringgit sehari dalam bentuk pendapatan luar jangka ataupun 9 bilion ringgit setahun. Wang ini mestilah perlu dikembalikan kepada rakyat. Sebab itu saya nak rumuskan dengan cadangan Pakatan Harapan bila kami menang Putrajaya nanti. Pertama, subsidi minyak akan diberikan ikut isi padu, termasuklah kepada Tenggara sekalipun. Maksudnya kita bagi 150 liter satu orang. Kalau dia pakai lebih 150 liter, maka itu dia kena bayar
harga penuh, harga siling akan dilaksanakan dengan subsidi, dan akhir sekali Datuk Seri Yang di-Pertua, pelaksanaan subsidi mengikut isi padu ini akan menggunakan kad pengenalan supaya hanya rakyat Malaysia sahaja yang dapat subsidi. Jadi terima kasih Datuk Seri Yang di-Pertua. Dengan peluang itu, saya dengan ini menjunjung kasih di atas titah diraja Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Assalamualaikum.